Saya tak mau buang masa, saya mempersilakan saudara Afzal Syazwan, Ketua Pembangkang Libian Pembangkang bagi memulakan sesi bangkangan Dewan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hadirin Dewan yang saya muliakan, usul perdebatan, kestabilan politik lebih penting daripada kestabilan ekonomi. Perkara pertama yang akan saya lakukan ialah dengan menyemak kembali pendefinisian yang telah pun dibentangkan oleh saudara Perdana Menteri sebentar tadi. Secara asasnya, panel bangkangan tidak mempunyai masalah untuk memahami, menerima segenap pendefinisian yang telah pun dikemukakan. Cuma apabila kita ingin berdebat tentang frasa yang paling getir, iaitu lebih penting, situasi ini perlu untuk dibentangkan dengan lebih terperinci. Kata seorang Perdana Menteri, lebih penting ini mempengaruhi satu sama lain. Apabila saya tanya dalam sesi celahan, adakah pengaruh ini positif, negatif atau kedua-duanya sekali? Beliau jawab, kedua-duanya sekali. Walhal sepatutnya mesti menunjukkan pengaruh positif itu melebihi pengaruh negatif. Kerana seandainya pengaruh negatif itu melebihi salah satu elemen yang lain, ia akan mendatangkan ancaman kepada ekonomi ataupun politik yang kita bincangkan. Kerana secara asasnya, kedua-dua perkara ini penting. Cuma untuk kita timbang di satu neraca yang adil, mesti memilih satu situasi. Apakah status politik semasa? Apakah status ekonomi semasa? Baru boleh kita nilai pada bahagian mana yang berat, pada bahagian mana yang ringan. Hadirin sekalian, sungguh pun begitu, dalam huraian konsep perwakilan kerajaan, beliau kata kestabilan politik mendasari kestabilan ekonomi. Mendasari ini bukan lebih penting. Ini ialah asas. Ini ialah punca. Seolah-olah kalau tidak ada politik yang stabil, kita tidak akan ada ekonomi yang stabil. Jadi, untuk mengelakkan perdebatan ini berlangsung dalam keadaan istilah siapa yang datang dulu? Telur datang dulu atau ayam yang datang dulu? Sebab itu kita perlu ada status. Seperti mana negara kita Malaysia, kita perlu untuk merujuk kepada status politik dan status ekonomi yang akan dihurai lanjutkan dalam sesi penghujahan nanti. Dalam hujah yang pertama, kata kunci beliau sendiri telah menikam-nikam dan mengoyak rabakkan pakaian mereka dalam sesi perdebatan. Menarik pelaburan langsung asing. Menarik pelaburan langsung asing. Secara asasnya apabila kita dengar hujah ini, alat yang kita gunakan ialah kestabilan politik. Tetapi matlamat pelaburan langsung asing, itu kestabilan ekonomi. Maknanya kestabilan ekonomi lah yang lebih penting. Sebab itu kita mahu menarik pelaburan langsung asing. Kenapa kita tidak mahu menarik ahli politik dari negara lain ke? Tokoh-tokoh dari yang terkemuka dari negara lain ke? Kalau kestabilan politik itu yang lebih penting buat negara kita, hadirin sekalian. Dalam huraian hujah beliau, kita sudah bertukar 3 orang Perdana Menteri. Ia sekaligus melunturkan keyakinan masyarakat dunia untuk melabur dalam negara Malaysia. Saya ragukan huraian ini kerana kata beliau, keraguan itu datang dan hadir akibat politik kita yang tidak stabil. Sedangkan sebenarnya keyakinan ini boleh diukur dengan pelbagai kaedah. Salah satunya ialah ancaman pandemik semasa yang tidak boleh untuk kita ketepikan dalam perihal bila berbincang soal status semasa, hadirin sekalian. Disebabkan itu, bagi perwakilan pembangkang untuk bersemuka dengan pihak kerajaan, lebih penting ini kita perlu untuk lihat kepada situasi politik di negara Malaysia ini. Bagaimana situasi semasa kita untuk menghadapi ancaman-ancaman yang ada, sama ada ancaman ekonomi maupun ancaman politik. Untuk itu, panel bangkangan akan berdiri dengan satu kes kestabilan ekonomi lebih penting daripada kestabilan politik
kerana kestabilan ekonomi, ancaman ekonomi masih belum diredakan dan ancaman politik sudah pun diredakan, hadirin sekalian. Sebelum saya ke sesi penghujahan, Habis tu kalau dah habis fasa endemik ni, anda nak cakap kestabilan politik lebih penting daripada kestabilan ekonomi pula lah. sebab itu kita nilai kepada status. Tak bolehlah kalau nanti. Kita mesti berpijak kepada bumi yang nyata. Bila perkara itu berlaku, baru kita nilai pada saat itu di manakah letaknya kestabilan politik dan kestabilan ekonomi kita, hadirin Dewan sekalian. Dalam hujahan yang pertama, saya akan membentangkan kepada sekalian Dewan bagaimana kaedah kita untuk menghadapi ancaman ekonomi yang berlaku. Barulah boleh untuk kita justifikasikan bahawa kestabilan ekonomi lebih penting daripada kestabilan politik. Saya suka untuk memetik terlebih dahulu Pakatan BRICS, BRICS, yang menghimpunkan negara Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Kita sedia maklum bahawa negara-negara ini mempunyai masalah politik yang berlaku dalam negara mereka. Tetapi disebabkan kepentingan ekonomi, mereka mewujudkan satu pakatan agar ia memberikan satu bentuk pengukuhan kepada negara mereka dan juga pembangunan dalam sesebuah negara, sekaligus memberi kelebihan kepada seluruh anggota yang menganggotai pakatan tersebut. Samalah seperti di ASEAN ini, warga Dewan sekalian. Sungguh pun kita mempunyai masalah politik di mana-mana negara, kita masih lagi berpegang kepada Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik, CPTPP, Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Serantau, RCEP. Kesimpulannya, ancaman yang sukar untuk diredakan adalah apabila kita berdepan dengan ancaman ekonomi. Kerana meskipun politik kita kucar-kacir, ekonomi kita perlu terus membangun agar ia tidak terkesan khususnya kepada golongan yang rentan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Ketua Pembangkang. Nampaknya penyokong Ketua Pembangkang terlalu ramai dalam Dewan ni. So, untuk diingatkan kepada kedua-dua pihak Kerajaan Pembangkang, ini bukanlah pertandingan. Ia hanyalah persembahan. Jangan seronok sangat. Tak ada hadiah pun. Yang pertama. Yang kedua, harap-harap semua jaga masa lah. Dah sampai 3 kali loceng tu.